الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. InsyaAllah tersambung bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Hadis yang seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa 'indahu fawqa al-'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa, tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Al-khalqa maksudnya makhluk. Apa itu makhluk? Selain daripada Allah, semua makhluk. Tak kira lah apa pun. Jadi lamma khalaqallahu al-khalqa, apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk dia ni, kataba fi kitabihi, maka Allah Subhanahu wa taala telah menulis ataupun telah menetapkan di dalam kitabnya, yakni di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni maknanya kitab yang induk, yang tempat Allah Subhanahu wa taala telah programkan segala sesuatu alam ini daripada sejak dia mula diciptakan sampailah bila-bila lah. Fi kitabihi, dalam kitab Lauh Mahfuz, kitabnya yakni kitab Lauh Mahfuz. Wa huwa 'indahu fawqal 'arsy, yang mana tulisan itu terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Inna rahmati, apa yang Allah taala telah tetapkan, Allah taala telah tulis. Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taghlibu ghadabi, mengatasi kemurkaanku. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini adalah riwayat Muslim, yang mana maksudnya hadis ini hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala telah istiharkan untuk diri dia sendiri. Dalam hadis ini diberitahu kepada kita, bila Allah taala mula-mula ciptakan alam ini, ciptakan makhluk-makhluk semua ni, pada langit buminya, syurga neraka, malaikat, jin dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala telah buat satu keputusan untuk diri dia sendiri, yang mana Allah taala bukan setakat buat keputusan, Allah tuliskan pula benda tu, Allah catatkan perkara tu. Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mengatasi murkaku. Jadi sebab itu kita ni tidak layak untuk kita berputus asa dengan Allah taala, kerana sifat Allah taala ini dia sendiri menetapkan bahawasanya rahmat dia itu mengatasi kemurkaan dia, marah dia. Hadis seterusnya, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minu ma 'inda Allahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun walau ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya seorang mukmin itu, seorang yang beriman, benar-benar mengetahui azab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalaulah orang mukmin, orang yang dah beriman ni benar-benar tahu, macam seolah-olah dia pernah tengok sendirilah azab-azab yang Allah taala sediakan, maka azab yang Allah taala sediakan untuk orang yang berdosa lah, maksudnya sudah pasti seorang pun tidak akan mengharapkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tak mengharapkan syurga Allah taala, takut dia. Sebab apa? Bila dia tengok azab Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk orang yang buat salah, buat dosa ni, buat perkara yang tak betul, yang melanggar perintah Allah taala, maka pasti dia tak rasa dia ni dapat selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tak bermimpi pun nak masuk syurga. Dia rasa tak lepas aku ni, nak masuk syurga pun tak lepas. Walau ya'lamul kafir, dan sekiranya orang yang kafir pula, orang yang kafir ni pula, ya'lamu al-kafir, mengetahui orang yang kafir itu, ma 'indallah minar rahmah, apa yang ada di sisi Allah taala daripada rahmatnya, ma qanita min
jannatihi ahad. Maka apa yang ada di sisi Allah dari segi rahmat Allah Ta'ala, maka seseorang itu pun tidak akan berputus asa daripada syurga. Hadis riwayat Muslim. Makna dia apa? Kalaulah kita tengok pada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, akibat-akibat balasan yang Allah Ta'ala sediakan, maka kita tak merasa ada peluang untuk masuk syurga. Tak rasa peluang untuk masuk syurga. Tapi kalaulah atas orang yang kafir sekalipun, kalau dia betul-betul faham betapa besar rahmat Allah Ta'ala, maka dia pun tak akan putus asa daripada untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak bagi tahu rahmat Allah Ta'ala itu begitu besar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah bainal jinn wal insi wal bahaim wal hawam fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'tiful wahshu ala waladiha wa akhara Allahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Sekali lagi daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala ini mempunyai 100 rahmat. Allah Ta'ala ni diciptakan 100 rahmat. Inna lillah, di sisi Allah Ta'ala ada 100 rahmat. Mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah. Daripada 100 ini, Allah yakni dia menurunkan satu daripada rahmat-rahmat itu untuk jin, manusia, binatang-binatang dan serangga. Segala benda ni, satu rahmat tu saja Allah Ta'ala telah berikan kepada seluruh jin, manusia, binatang-binatang, serangga-serangga sebagainya lah. Maknanya segala hal hidup atas muka bumi ni lah. Fiha yata'atafuna. Dengan satu rahmat itu, dengan sebab satu rahmat itulah mereka semua dapat berlemah lembut dan berkasih sayang antara satu sama lain. Mereka dapat berlemah lembut, berkasih sayang kerana satu sama lain disebabkan rahmat itu. Sebab satu rahmat yang dibahagikan pada semua jin, manusia, binatang, serangga ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebabkan wujudnya kasih sayang. Wa biha ta'tifur wal alwahsh ala waladiha. Dan dengan sebab itulah binatang buas pun mengasihi anaknya. Ini semua rahmat Allah Ta'ala. Rimau yang garang tu pun dia garang dengan orang lain je, tapi kalau anak dia manja je dengan dia. Dia sayang pada anak dia. Apa pun binatang buah-buah pun dengan anak. Sebab ini sebenarnya rahmat daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu semua sebenarnya apa yang berlaku atas muka bumi ni, ibu sayang pada anak dan sebagainya, itu semata-mata hanya kerana satu rahmat itulah yang Allah Ta'ala letakkan, sebarkan atas muka bumi ni. Wa akharallahu 99 rahmatan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tangguhkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tangguhkan 99 rahmat tadi, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang mana 99 ini Allah Ta'ala tangguhkan pada hari kiamat, yang mana Allah Ta'ala sediakan dengan sebab 99 lagi inilah untuk Allah Ta'ala selamatkan hamba-hambanya pada hari kiamat nanti. Punyalah Allah SWT itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan satu ini pun sudah begitu sekali terasa rahmatnya, apatah lagi di akhirat nanti, yang mana kita sangat-sangat memerlukan kasih sayang Allah, sangat-sangat memerlukan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sangat-sangat memerlukan kasihan belas daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala telah simpan 99 lagi itu untuk akhirat, yang mana dengan itulah banyak ramai hamba-hamba dia yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kemurkaan dia, daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi hadis ini adalah hadis sahih juga, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita faham perkara ini, betapa pentingnya kita ini sentiasa mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kita sentiasa
tidak putus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat Allah. Allah Ta'ala ni begitu pengasih penyayang. Tapi kalau Allah Ta'ala yang pengasih penyayang pun marah kat kita, maknanya beratlah kita ni. Jadi kita kena elakkan perkara-perkara macam tu. Kita kena usaha sungguh-sungguh kehidupan kita ini, kita dapat bawa iman yang betul, yang sahih dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benar-benar kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala itulah satu-satunya Tuhan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah satu-satunya pencipta, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah Tuhan yang telah menciptakan segala-galanya. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Dan kita kena yakin bahawasanya Allah SWT inilah yang telah memutuskan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Dalam hadis kata 124,000, dalam Quran sebut nama seorang-seorang 25 orang. Dan Rasul penutup yang terakhir ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang kita modal besar kita untuk berjumpa Allah Ta'ala, untuk kita mendapatkan sebanyak-banyak rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tanpa iman, maka amalan akan jadi sia-sia. Maka yang paling penting kita usaha ke atas iman kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdash syakirin wa syukru lahu syukral hamidin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa 'anatil wujuhi lil hayyil qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghits, bi rahmatika nastaghits. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma hdina wa hdi bina, Allahumma hdina wa hdi bina, wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Oh Allah, hai Allah, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antaranya ya Allah. Engkaulah yang memiliki dan menguasai apa yang ada di langit di bumi ya Allah. Apa yang kami tahu, yang kami tak tahu ya Allah. Apa yang Kau beritahu kami dan apa yang Kau tidak beritahu kami ya Allah. Apa yang gaib dan apa yang nyata bagi kami ya Allah. Oh Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa ya Allah. Kuasa-Mu, kudrat-Mu, kehendak-Mu adalah mutlak ya Allah. Apa yang Kau kehendaki itu sahaja yang akan terjadi, dan apa yang Kau tidak kehendaki mustahil sama sekali akan terjadi. Wahai Allah, Kau boleh buat apa sahaja ya Allah dengan kudrat-Mu ya Allah. Kau boleh buat apa sahaja mengikut asbab ya Allah. Kau boleh buat apa sahaja berlawanan dengan asbab ya Allah. Kau boleh buat apa sahaja tanpa sebarang asbab. Wahai Allah, ya Tuhan kami memohon padamu ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang sahih ya Allah. Iman yang sahih padamu ya Allah. Keimanan yang betul, yang sahih, yang murni padamu ya Allah. Keyakinan yang bulat padamu ya Allah. Jazam kami, putus iktikad kami dengan kekuasaan-Mu, kebesaran-Mu ya Allah. Wahai Allah, berilah kepada kami hidayatilah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidayatilah kami ya Allah. Berilah kami hidayah ya Allah. Jadikanlah kami asbab untuk orang lain dapat hidayah ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami asbab orang lain juga dapat hidayah ya Allah. Wahai Allah, tanpa hidayah-Mu ya Allah, tidak ada satu apa-apa yang dapat membimbing kami lagi ya Allah. Wahai Allah, jangan Kau biarkan kami dalam kehidupan baki hidup kami yang sementara ini ya Allah, dalam keadaan kami tidak dapat usahakan iman kami yang sempurna ya Allah, amal-amal soleh kami yang sebaik-baiknya ya Allah, sehingga kami tak dapat nak bertemu Engkau ya Allah dalam keadaan Kau suka dan redha dengan kami. Wahai Allah, berilah kami taufik untuk amal segala perintah-Mu ya Allah, menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saksi atas iman-iman kami ini ya Allah. Wahai Allah, jangan Kau hampakan kami ya Allah, berilah hidayah-Mu ya Allah. Sebenarnya hidayah ni hanya milik-Mu ya Allah. Tidak ada satu siapa pun makhluk mana pun yang boleh campur tangan dalam hidayah ini ya Allah. Wahai Allah, berilah kami hidayah ya Allah. Kekalkanlah hidayah dalam diri kami ya Allah. Ampunlah segala dosa kami ya Allah. Wahai Allah, Kau ampunlah dosa semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Allah, Kau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dengan berkat nisbat kami sebagai umat kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada mereka yang belum ada kalimah ya Allah, Kau berilah taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga mereka juga dapat kalimah yang mulia ini ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada kami yang dah ada kalimah ya Allah, berilah kami taufik dan hidayah untuk kami dapat hakikat pada kalimah ini ya Allah.
dapat kami bentuk seluruh kehidupan kami sebagaimana yang Kau kehendaki, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau hampakan kami, ya Allah. Janganlah Kau hampakan kami, ya Allah. Janganlah Kau hampakan kami, ya Allah. Rabbana nafawwidu umurana ilaik, innaka basirun bil ibad, wa kafa billahi shahida, wa kafa billahi wakila, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.